الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga kita, terutama sekali kita kena bersyukur kerana Allah menjaga nikmat iman dan Islam. Yang kedua, Allah jaga nikmat kesihatan kita. Allah berikan kesihatan kepada kita dan hari ini alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah Ta'ala. Sekian lama saya duk boleh kata bila menjelang tiap bulan tu saya akan tanya kepada Tuan Syed ada ke, dibolehkan ke. Kadang-kadang ada setengah dah boleh walaupun Jabatan Agama tak keluarkan lagi kenyataan kan. Jadi kerinduan untuk bukan nak duduk depan tuan-tuan ni tak, tapi kerinduan untuk sama-sama dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Kata para ulama, talabil ilmi min alamatil khair. Kata ulama, orang yang menuntut ilmu itu merupakan tanda baik, tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Subhanallahul azim. Saya bukan nak mengajar, kita kongsikan kepada tuan-tuan. Cuba beranikan duduk di depan ni. Jadi kerinduan untuk sama-sama dapat keberkatan di dalam majlis ilmu itu. Pandai tak sangat, memang tak pandai pun, hanya baca je tuan-tuan. Tapi nak dapat keberkatan duduk di dalam majlis ilmu tu bukan senang, bukan semua orang mampu untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah berikan nikmat iman dan Islam, kesihatan tubuh badan kita untuk kita sama-sama hadir dalam majlis ilmu ini insya-Allah. Dan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ana sayyidi waladi Adam. Di situ dalil ini, hadis Nabi ini menunjukkan dibolehkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala sayyidina. Setengah orang, satu kelompok dia kata bid'ah. Siapa yang menyebut dalam selawatnya meletakkan perkataan sayyidina, tak boleh. Dia kata Nabi tak ajar. Sedangkan Nabi sendiri mengaku dalam hadis yang saya bacakan tadi, iaitu ana sayyidi. Sayyidi ni sayyid lah. Kalau bahasa orang Melayu, Sayyid. Siapa yang ada nama dia di depan Sayyid ataupun Syarifah, dia ada terikat dengan susu galuh keluarganya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Sayyidi ini maknanya kita memuliakan baginda Nabi SAW. Kata Nabi, ana sayyidi waladi Adam. Aku ini akan menjadi penghulu anak cucu Bani Adam. Semua keturunan manusia ini, ketua di akhirat nanti adalah baginda Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW juga menjadi sayyidi ataupun ketua bagi penghuni syurga. Ranking Rasulullah dalam bilangan Rasul dan para anbiya, ranking Nabi dalam kalau kita bilang adalah kedudukannya yang terakhir. Tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dulu tuan-tuan pernah dengar Rasul Melayu, itu tipu. Boleh pula letak jawatan, dengan ini saya letakkan jawatan saya sebagai Rasul. Subhanallah azim. Rasul ni bukan ada tamat gelarannya, tidak. Ini adalah lantikan daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kita patut bangga dan bersyukur kepada Allah Taala kerana Allah jadikan kita ini umat yang mana umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dengan kehadiran baginda, Allah muliakan umat akhir zaman ini. Dengan cara macam mana? Allah tidak membayar cash setiap perbuatan jahat umat akhir zaman. Kalau umat terdahulu Allah bayar cash. Contohnya kaum Lut yang homoseksual dan umat yang lain-lain sebelum datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kita ambil masa sedikit, kita nak baca selawat nariyah. Kalau tuan-tuan ingat, dulu di awal tu kita baca. Kalau tak ingat tak apa, ikut pelan-pelan. Semoga dengan berkat kita membaca selawat nariyah ini sebanyak 3 kali, insya-Allah Allah menjauhkan diri kita daripada virus yang sedang menular ini seluruh negara. Insya-Allah. Kita mulakan 3 kali je tuan-tuan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, semoga dengan berkat membaca selawat ini Allah hindarkan kita dari terkena dengan wabak yang bahaya ini, insya-Allah, corona 19 ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah kita akan menyambung perkongsian kita ini. Kita mulakan dengan membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah sebagai peringatan
dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah ini bermakna hadis-hadis yang menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, tidak ada seorang pun di kalangan musuh Rasulullah, iaitu kaum kafir Quraisy, yang pada zaman itu menceritakan tentang peribadi Rasulullah ni peribadi yang buruk. Menceritakan bentuk tubuh badan Rasulullah ini ada bentuk yang cacat sikit. Tak ada. Bila orang tengok, pastinya akan terpegun dengan keindahan yang Allah ciptakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta Abu Jahal tak pernah di dalam riwayat yang mana kaum musyrikin Mekah, kaum kafir Quraisy ini hentam Nabi, ejek Nabi dengan mengejek bentuk tubuh Nabi, dengan mengejek akhlak Nabi, tak pernah. Tetapi yang mereka katakan hanya apa? Rasulullah ini ahli sihir. Tak ada kena-mengena dengan bentuk tubuh badan Rasulullah. Tak ada kena-mengena dengan sifat Rasulullah. Sampai ada kaum musyrikin kata Rasulullah ni gila. Tak ada kaitan pun, sebab Rasulullah bukan gila. Jadi tidak ada tempat ataupun tidak ada ruang kaum kafir Quraisy, hatta sahabat sendiri, untuk mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat memang tak akan caci Rasulullah. Mereka sangat sayang kepada Rasulullah. Jadi bila kita sebut kesempurnaan, kata ulama, seorang penyair ataupun seorang pengarang qasidah, dia mengatakan bahawa ciptaan Allah kepada Rasulullah begitu sempurna, seumpama Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Ta'ala bahawa Rasulullah minta Allah jadikan Rasulullah macam tu. Sebenarnya dalam riwayat tak pernah sekali Rasulullah berdoa kepada Allah Ta'ala minta Allah jadikan bentuk dia sempurna macam tu. Tapi atas kehendak Allah nak jadikan Rasulullah sempurna sebegitu. Subhanallah azim. Banyak cerita-cerita bila lihat, bila tengok akhlak, bila tengok cara pakaian Rasulullah, bila tengok cara jalan Rasulullah, bila tengok cara Rasulullah bercakap, ramai orang yang asalnya non-Muslim ketika itu, bila tengok ke semua bentuk itu, maka dia terpegun dan masuk Islam. Subhanallah azim. Dan kita dah sampai pada bab yang keempat, iaitu babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara Rasulullah menyikat rambut. Sampai tahap macam tu, kerinduan Rasulullah, kerinduan sahabat kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Sahabat ni sangat cinta kepada Rasulullah sampai mereka dapat meriwayatkan hadis bagaimana cara Rasulullah sikat rambut. Itu baru cinta. Baru cinta kan. Dia tahu habis. Sahabat tahu bagaimana cara Rasulullah tu. Maknanya memang dia orang perhati, sahabat ni perhati, tekun apa yang Rasulullah cakap, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah ikrarkan melalui hati. Mereka teliti sungguh-sungguh. Hadis yang ke-33. Haddatsana Yusuf ibnu Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Ar-Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibnu Abban huwal Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi wa yukthiru al-qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Daripada Yusuf bin Isa, daripada Waqi', daripada Rabi' bin Sabih, daripada Yazid dari bin Aban Ar-Raqashi, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik ni, mak Sayyidina Anas bin Malik ni nama dia Ummu Sulaim. Dia pergi jumpa bila Rasulullah sampai ke Madinatul Munawwarah selepas hijrah Nabi. Ni bulan hijrah. Bila sampai saja Rasulullah di sana, di Madinatul Munawwarah, Ummu Sulaim, mak kepada Sayyidina Anas bin Malik, terus jumpa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambil anak aku nama Anas ni. Ambil. Aku nak dia duduk dengan kau ya Rasulullah. Maka ketika itu dikatakan Anas berumur 10 tahun dan dia berkhidmat dengan Rasulullah menjadi khadim ataupun menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Maknanya
umur dia 10 tahun, tambah dengan dia berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun, selepas umur dia 20 tahun, baru dia tidak duduk dengan Rasulullah dah. Maknanya dia duduk ni, Rasulullah pergi mana, dalam rumah Rasulullah pun, dia macam pembantu lah. Macam SU kanan, YB sekarang ni kan. Apa maklumat saja, musyarat ke, YB kena pergi mana ke, semua dalam genggaman SU, Setiausaha Sulit, bagi YB. Macam itulah. Pada zaman Rasulullah lah YB yang paling mulia di atas muka bumi. Jadi Sayyidina Anas bin Malik berkata, baginda Nabi SAW, iaitu Rasulullah SAW, banyak meminyakkan rambut dan janggutnya, dan banyak menutupi kepalanya, sehingga dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh Anas bin Malik, penutup kepalanya itu berminyak. Maknanya Nabi minyakkan rambut sampai penutup kepala dia tu pun berminyak. Subhanallah azim. Bukan tuang minyak, tuan-tuan. Memang Rasulullah suka berminyak. Seperti pakaian baginda. Ini digambarkan oleh Anas bin Malik. Seperti pakaian baginda. Sayyidina Anas bin Malik nak gambarkan kepada kita, yang mana Rasulullah ni suka berminyak ke meletakkan rambutnya dengan minyak, sehingga Sayyidina Anas bin Malik kata seperti pakaian baginda itu pakaian penjual minyak, iaitu seperti pakaian seorang penjual minyak. Subhanallah azim. Kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Bukan maknanya Rasulullah mandi minyak, bukan Rasulullah orang minyak, tak. Maknanya di sini Rasulullah sangat-sangat menitik beratkan kekemasan. Dikatakan penutup kepala Rasulullah itu bukanlah imamah. Imamah ni serban. Sekejap lagi saya bagi tahu bagaimana yang dikatakan serban. Ataupun bukanlah ridak. Ridak ni apa saja kain yang tuan-tuan letak atas bahu. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu, dia suka pakai kain serban tu yang dilipat jadi 3 segi, diletak di belakang. Sama ada tuan-tuan boleh letak di atas bahu dengan niat nak ikut sunnah Rasulullah, ataupun tuan-tuan boleh tutup dua-dua bahu. Macam ni. Ni dulu ulama Nusantara kita, ulama Melayu kita, dia suka buat macam ni. Ini sunnah Rasulullah. Tapi bukan berkemban, bukan pakai tuala lepas tu tutup badan. Tak, itu bukan. Maknanya lengkap pakaian yang menutup aurat untuk solat ke ataupun pergi mana-mana, jubah ke apa, lepas tu niat dia letak atas bahu untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Maka dikatakan penutup kepala itu, kata ulama dalam syarahan kitab Syama'il ini adalah Nabi juga memakai kopiah. Maknanya sebelum Nabi ikat serban, Nabi akan tutup kepala Nabi SAW dengan kopiah. Jadi kita pakai kopiah, kita pakai songkok, ini bukan satu perkara bid'ah, tetapi perkara sunnah Nabi SAW. Ada sunnah yang wajib. Kalau tuan-tuan baru pertama kali dengar, jangan rasa Ustaz Farid ni, tak. Sunnah yang wajib sunnah yang Nabi buat tapi jatuh ke atas kita dan Nabi adalah wajib, iaitu solat. Solat Nabi buat, jadi kita mengikut sunnah Nabi SAW, tetapi kewajipan. Ada sunnah yang khusus, perbuatan Nabi yang khusus kepada Nabi SAW saja. Tidak diumumkan syariat itu, tidak dibolehkan untuk umat melakukannya. Contoh, disyariatkan kepada Rasulullah, dibolehkan kepada Rasulullah untuk berkahwin sehingga 11 orang isteri. Tetapi bila sampai umat akhir zaman, Allah tidak benarkan kita. Bab-bab ni kaum isteri dia sangat marah lah, tapi nak bagi tahu saja, bukan suruh buat. Nak buat pun tak apa kalau mampu. Tak ada masalah. Contoh lain, puasa Nabi Ayub dan Nabi Daud, 24 jam puasa, 24 jam berbuka. Maknanya sehari puasa, besoknya berbuka. Itu bukan apa? Kerana kekuatan para anbiya, para rasul tak sama dengan kekuatan kita. Hanya Rasulullah, kita tak nak ambil para nabi yang lain. Rasulullah, ulama mengatakan kekuatan Rasulullah
Rasulullah seorang, kekuatan Rasulullah itu bersamaan dengan 40 orang ahli gusti Arab. Sebab itu ada kisah bahawa ketika Arab Badui ni tuan-tuan, siapa yang pernah duduk Arab ataupun tuan-tuan pergi Mekah ke ataupun pernah pergi melancong, Arab Badui ni dia tak ada rumah, dia duduk kemah di tengah padang pasir. Kemah, lepas tu dia mengembala kambing. Itulah mereka. Diorang ni kuat. Jadi satu hari Arab Badui ni jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, jom gusti dengan aku." Arab Badui ni dia kasar. Dia memang nak kata tak ada adab, bukan, macam orang asli lah, dia jadi macam kasar sikit. Jadi dia cuba untuk bergusti dengan Rasulullah tepis dikatakan, dan Rasulullah tertampar sikit, berguling Arab itu. Maknanya kekuatan para anbiya dengan para rasul tidak sama dengan kekuatan umat-umatnya. Sebab itu Nabi Musa AS pada ketika itu bersamanya zaman itu yang zalim ketua ketika itu adalah Firaun, memang dia kuat. Hatta Nabi Adam pun sangat kuat. Kekuatan dia, tubuh badannya sangat besar. Tinggi Nabi Adam 70 hasta. Dan lebar Nabi Adam dalam riwayat mengatakan 7 hasta. Dan insya-Allah semua yang ada di hadapan saya insya-Allah kita doa kepada Allah Ta'ala sama-sama kita masuk syurga insya-Allah. Dan ahli syurga, kata ulama', ahli syurga ini bila dia masuk syurga, Allah takdirkan dia masuk syurga, dia akan besarnya dia masuk syurga tu, saiz dia akan sama seperti Nabi Adam. Maknanya orang yang masuk syurga saiznya sama dengan Nabi Adam, iaitu 70 hasta tinggi dan 7 hasta lebar. Tu. Dan umur, kalau tuan-tuan yang depan saya ni dah lebih 33 tahun, saya baru umur 32 tahun. Tuan-tuan meninggal umur 70, katakan. Tuan-tuan masuk syurga akan bertukar daripada 70 tu jadi 33 tahun. Saya kalau keluar kejap lagi meninggal dunia 32 tahun, tetap masuk syurga bersama dengan tuan-tuan umur 33 tahun. Tak tua, tak muda. Maintain je. Dan di dalam syurga tidak ada rasa cemburu. Sebab apa? Allah sediakan untuk kaum lelaki ni bidadari. Jadi para isteri tidak ada rasa cemburu. Kerana cemburu ini adalah hanya di dunia. Jadi kekuatan sifat yang ada pada para anbiya ini tidak sama dengan umat-umat biasa. Kita ni biasa. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala dapat bersama Nabi SAW. Jadi Nabi suka memakai minyak pada rambutnya, sehingga dikatakan Sayyidina Anas, penutup kepala Nabi, kopiah itu basah dengan minyak Nabi SAW. Nabi pakai minyak zaitun dan minyak-minyak yang lain yang ketika itu yang dijadikan untuk menyempurnakan rambut baginda Nabi SAW. Ada kalanya Nabi berambut pendek, ada kalanya Nabi ikat toncang, yang kita pernah bahaskan sebelum ni. Dia ikut keadaan dan peristiwa yang berlaku ketika itu. Ada kalanya tiap-tiap hari Nabi akan pakai serban putih, tapi bila time perang Nabi tukar putih tu kepada hitam, baru nampak garang. Jadi itu mengikut keadaan. Ada kalanya Sayyidina Anas bin Malik tengok kulit Nabi kemerah-merahan. Sahabat lain bila meriwayatkan hadis Nabi tentang kulit Nabi, dia kata nampak keputihan. Bagaimana itu? Ada khilaf ke antara hadis? Tidak. Mungkin Sayyidina Anas bin Malik, kata ulama', dilihat Rasulullah ketika Rasulullah berjalan di bawah cahaya matahari. Dan sahabat yang tengok Nabi ni putih melepak seperti warna perak, dalam hadis mengatakan mungkin sahabat itu dia duduk bersama Nabi dalam satu kemah mendengar tazkirah Nabi SAW. Jadi tak ada khilaf, tak ada pertembungan antara hadis-hadis itu. Dia mengikut situasi yang terjadi. Baik, yang terakhir untuk Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu hadis yang ke-34, masih menceritakan cara sikat Nabi SAW. Haddatsana Hannad ibnu Sarri, haddatsana Abul Ahwas Anil Ash'ath ibnu Abi Sya'thab an abihi an Masru' an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ni yang hadis yang diriwayatkan oleh isteri Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah, dan merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar
Maknanya Sayyidina Abu Bakar ini bukan sekadar sahabat Nabi, tetapi pak mertua Nabi SAW. Yang mana rapatnya mereka ini sehingga kan bila berhijrah Nabi, dalam peristiwa hijrah ni daripada kota Mekah ke kota Madinah, bila Nabi sembunyi dalam gua, bagaimana keadaan Nabi? Nabi terlalu letih, Nabi tidur di atas pangkuan riba bapa mertuanya ataupun sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar bila nampak saja satu lubang tu keluar kepala ular, kononnya sangkaan Sayyidina Abu Bakar ular itu keluar daripada lubang itu nak mematuk Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tahan dengan tangan dia. Ini kisah hijrah Nabi SAW. Dan bila dia tahan itu, ular mula mematuk tangan Sayyidina Abu Bakar sehingga peluh Sayyidina Abu Bakar itu menitik, menahan kesakitan dan menitik di atas pipi Rasulullah SAW. Jadi itu antara kisah pengorbanan. Banyak lagi pengorbanan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Tetapi kata ulama, ular yang keluar di dalam daripada lubang di dalam gua tempat bersembunyinya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu bukanlah niat dia, kata ulama, bukan untuk mematuk Rasulullah, tetapi teringin benar untuk melihat wajah baginda Nabi SAW. Binatang pun tuan-tuan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebab itu kita baca Syama'il dulu, kemudian kita baca perbahasan tentang selawat. Kenapa kita nak kenal siapakah baginda Nabi SAW? Kita tahu dah nama baginda Nabi, tapi kita nak lebih faham tentang Nabi SAW. Kata Aisyah, in kana Rasulullah SAW la yuhibbul tayammuna fit tuhuri idza tatahhara wa fi tarajjuli idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Kata Sayyidatina Aisyah, iaitu sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai tayammuna, bukan tayamum. Tayammuna ni maknanya Rasulullah sangat menyukai memulakan setiap perbuatan dengan sebelah kanan. Kita baca habis dulu. Ketika baginda menyucikan diri apabila hendak bersuci, juga mendahulukan sebelah kanan ketika menyikat rambut. Mulakan sebelah kanan. Itu sunnah Rasulullah. Tapi kalau tuan-tuan tak ada masa, terkejar-kejar nak pergi pejabat, dah terlewat, tak apa. Sebab sunnah ni sunat yang kita nak baca ni. Dan mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, iaitu memakai selipar ketika Rasulullah nak pakai seliparnya. Jadi ulama di sini dia ada al-istithna, iaitu ada pengecualian. Bukan semua perkara yang Rasulullah buat itu dimulakan dengan sebelah kanan. Ada pun beberapa perkara yang diharuskan untuk kita mulakan sebelah kiri. Contohnya apa? Kata ulama, ketika Rasulullah nak masuk ke khalaq. Khalaq ni apa? Rasulullah nak masuk ke tandas, disunatkan ataupun diharuskan untuk kita mulakan masuk ke dalam tandas itu dengan memulakan kaki kiri. Kalau zaman sekarang paling senang apa? Selain daripada masuk tandas, tuan-tuan naik kereta, takkan nak masuk belah kanan, kan? Betul tak? Kalau nak masuk daripada sebelah kanan, tuan-tuan kena masuk pintu tempat isteri tuan-tuan duduk sebelah sini. Jadi adakah kesalahan kita memasukkan kaki kiri dulu untuk kita masuk kereta? Tak. Itu antara perkara-perkara yang dikecualikan supaya kita boleh buat ataupun dibolehkan, diharuskan untuk dengan memulakan sebelah kiri. Bukan semua, tapi kebanyakan perbuatan Rasulullah suka sangat sebelah kanan. Kata Sayyidatina Aisyah dalam riwayat lain, kana yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumna lit-tahuri wa ta'amihi. Kata Sayyidatina Aisyah, sebelah kanan Rasulullah ini dalam hadis yang lain, Rasulullah ini menggunakan tangan kanannya untuk bersuci. Maknanya dia nak mandi ke, dia nak basuh dia nak basuh tangan ke, dia nak sapu muka kan, dia mulakan dengan sebelah kanan. Wa ta'amihi, iaitu dengan
Dia nak makan pun dia menggunakan tangan kanan. Wa kanat yusra li khalaihi, dan Rasulullah menggunakan kaki kirinya untuk masuk ke tandas dengan menggunakan kaki kiri. Wa ma kana min adza, dan kita itu ada pengecualian. Maknanya ada certain perkara yang dikecualikan kepada kita untuk kita mulakan perbuatan itu dengan menggunakan sebelah kiri. Tak jadi masalah. Jadi sekadar itu saja dulu untuk perkongsian tentang Syama'ilul Muhammadiyah. Sekarang kita beralih kepada kefahaman kita berkenaan dengan selawat yang kita baca di awal tadi, dan kita telah bahas sebelum ini 5 perkara yang terdapat di dalam selawat, dan hari ini kita nak masuk pada perkara yang ke-6, iaitu dalam sebutan kita membaca selawat tadi, kita ada menyebut wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Lepas tu kita sambung lagi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tuan-tuan, sebab apa saya bawakan perbahasan tentang selawat nariah ini? Sebab mula-mula yang pertama saya bagi kepada tuan-tuan selawat ini. Yang kedua, bila kita dah bagi kepada tuan-tuan selawat ini, kita kena faham, adakah selawat yang kita baca ini dibolehkan dalam syarak? Adakah dia termaktub di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW? Jadi kita dah bahas 5 perkara, dan hari ini perkara yang ke-6. Okey. Apa makna wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim yang kita baca tadi? Dan hujan diturunkan oleh Allah sebab berkat wajahnya yang mulia. Maknanya bukan wajah Nabi saja yang mulia, maknanya dengan kehadiran baginda Nabi SAW, maka hujan pun turun. Dia ada kisah. Maknanya bukan hujan yang turun petang tadi itu kita nak gambarkan keberkatan Nabi SAW saja, tetapi itu rahmat Allah juga. Jadi yang dikatakan di sini ada riwayat yang mengatakan dengan berkat Nabi ada pada ketika itu terjadinya musim kemarau yang berpanjangan, Nabi ada di situ, orang berdoa, dengan berkat Nabi ada, hujan pun turun. Okey, kita akan tengok maksud ayat di atas. Sebab berkat wajah baginda Nabi SAW, Allah menurunkan hujan ke bumi ketika orang-orang memang memerlukan hujan pada saat terjadinya kekeringan pada ketika itu. Dalam bahasa yang lebih mudah diartikan, Rasulullah SAW menjadi sebab. Sebab satu je. Bila kita katakan sebab, kita jangan yakin sebab itu yang memberi manfaat kepada kita dan sebab itu yang memudaratkan kita. Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bagi ubat. Ubat itu hanya penyebab kita sembuh, tetapi sembuh itu bukan ubat yang ciptakan. Kita kena faham. Tuan-tuan boleh faham bahasa tu? Maknanya kita tak sihat, kita jumpa doktor, doktor pun kata pakcik kena ambil ubat sekian. Kita pun bayarlah. Maka kita makan, alhamdulillah sembuh. 2-3 hari lepas kita makan ubat yang doktor bagi tu sembuh. Maka sembuhnya kita itu adalah sebab daripada kita makan ubat, tetapi bukanlah sebab ubat itu dia menyembuhkan kita. Tak. Maknanya Allah menggerakkan kita berjumpa dengan orang yang alim dalam perubatan, dan Allah memberi kita jumpa kepada ubat yang boleh memberi tenaga kepada kita, dan semua itu Allah bagi kita jumpa doktor, Allah bagi kita jumpa ubat, Allah bagi kita sihat. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kata, aku makan ubat ni baguslah, ubat ni bagi aku sihat. Bukan. Ada orang yang kena vaksin hari ni mati tak? Ada orang yang kena vaksin, dia alhamdulillah dan terhindar daripada corona. Ada orang yang makan ubat berkepuk-kepuk macam arwah ayah saya. Dia pergi hospital terpaksa bawa beg galas. Ambil ubat. Tapi dengan takdir tu Allah tak bagi kesembuhan. Jadi bukanlah ubat itu penyebab untuk seseorang itu sembuh, tetapi kesembuhan
kesakitan, kelaparan, kekenyangan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saja yang Allah bagi kita jumpa dengan perkara itu. Jadi turunnya hujan itu adalah sebab daripada keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika Rasulullah masih hidup ataupun Rasulullah telah wafat. Dalam hal ini terdapat beberapa hadis sahih. Kita ambil hadis sahih. Ulama dah susun dah yang boleh yang membolehkan kita membaca selawat tadi. Ulama sebenarnya dah susun apa dalil yang membolehkan kita baca selawat ni. Maka ulama kata yang kita nak baca ni hadis sahih yang panjang, iaitu yang sepadan dengan ucapan yang kita baca, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, hujan dapat diturunkan dengan berkat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis. Dalil pertama yang kita boleh yakin bahawa dibolehkan kita membaca selawat nariyah ini untuk wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dalil yang pertama bagi ayat ini adalah permohonan hujan pada masa jahiliah. Maknanya pada waktu Nabi tidak dilantik menjadi Rasul lagi, Nabi masih kanak-kanak lagi, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy bersama datuk Nabi. Kan bila wafatnya ibu Nabi, dijaga oleh siapa? Dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Maka ketika Nabi di bawah jagaan datuknya, orang jahiliah ni mengadu kepada Abdul Muttalib, datuk Nabi. Datuk Nabi ketika Nabi masih kecil dan diasuh oleh beliau, iaitu diasuh oleh datuk Nabi. Doa mereka dimakbulkan dan Allah menurunkan hujan dengan berkat Nabi ada ketika itu. Sedangkan Nabi tak dilantik menjadi Rasul lagi, tak dilantik menjadi Nabi lagi. Okey, hadis dia berbunyi begini. Saya tak baca yang bahasa Arab, saya baca terus dalam bahasa Melayu. Daripada Ruqaykah bin Abi Syaifi bin Hashim bin Abdi Manaf. Wanita yang meriwayatkan hadis ini adalah wanita yang sama usia, sama umur dengan Abdul Muttalib. Dia berkata, kekeringan terus-menerus melanda orang-orang Quraisy. Ketika itu Nabi tak dilantik menjadi Rasul, maka yang menguasai Mekah Al-Mukarramah itu adalah kaum Quraisy. Yang kita ketahui bahawa sekeliling Kaabah itu dipenuhi dengan syair-syair jahiliah, dipenuhi dengan batuan-batuan berhala mereka. Jadi ketika itu Rasulullah masih kecil. Maka yang mengakibatkan keringnya susu haiwan. Bila tak ada sumber air, maka ternakan tak boleh menghasilkan susu yang banyak. Dan lemahnya tulang, maknanya unta ketika tu binatang yang besar tak mampu nak buat bekerja sebab tidak ada sumber air. Sebab dalam badan kehidupan kita ni 80% ataupun di muka bumi ini 80% adalah sumbernya daripada sumber air. Ketika aku tidur atau bersedih, tiba-tiba aku bermimpi, kata Ruqaykah ni, wanita yang seusia dengan Abdul Muttalib. Aku bermimpi ada hatif. Hatif ni makna dia apa? Suara tanpa kelihatan orangnya. Maknanya ada dalam mimpi dia ada suara yang bisik dekat dia dalam mimpi, dekat Ruqaykah ni, yang berseru dengan suara yang tidak tajam, halus je, nyaman je bila dengar. Kata suara tu, hai golongan Quraisy, sesungguhnya hari-hari datangnya seorang Nabi yang diutus ini telah menaungi kalian. Ini isyarat pertama. Maknanya dia kata apa? Akan datang seorang Nabi akhir zaman akan menaungi kalian. Kita jangan bahas lagi, orang Quraisy kan tak terima Rasulullah. Kita jangan ni. Ini ketika cerita Rasulullah masih kecil. Ini adalah waktu kemunculannya. Marilah menuju turunnya hujan dan kesuburan. Ingatlah kalian, lihatlah seorang yang nasabnya bagus. Nasab siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nasab Nabi, keturunan yang bagus. Jadi hadis ini juga menyangkal ada golongan yang kata hari ini bapa Nabi dengan ibu Nabi sekarang berada di dalam neraka. Ini menyangkal. Golongan-golongan Mujassimah dan golongan-golongan Wahabi, mereka mengatakan, mereka berkeyakinan bahawa ibu dan ayah Nabi sekarang ini Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam. Subhanallahal azim. Hadis ini menyangkal
juga bahawa mengatakan bahawa Nabi ini berasal daripada keturunan yang sangat bagus. Maknanya perkahwinan yang sah. Perkahwinan siapa? Perkahwinan Sayyidina Abdullah dan perkahwinan Sayyidatina Aminah. Perkahwinan yang sangat bagus. Panjang tuan-tuan. Kalau tak sempat, insya-Allah sesi akan datang kita akan sambung. Okey, orangnya agung, mulialah, besar, kulitnya putih dan warna lembut dan bersih, bermata lebar, lentik, kedua pipinya datar, peribadinya luhur. Ini ciri-ciri dalam hadis. Okey, yang memiliki, dan kita dah belajar dah tentang ciri-ciri ataupun bentuk badan Rasulullah, warnanya apa. Rasulullah ni tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kita belajar dah. Alhamdulillah, itu satu ilmu yang sangat penting untuk kita. Jadi kita dapat gambarkan. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tanya, Ustaz, orang awam boleh tak mimpi berjumpa Rasulullah? Boleh. Tapi kita kena kenal dulu Rasulullah. Alhamdulillah, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri peluang untuk kita tamatkan kitab ini. Mana tahu lepas tamat, ada di antara tuan-tuan jumpa Rasulullah dalam mimpi, dapat lihat wajah Rasulullah, dan dia kenal. Bila kenal macam mana? Dia teringat pembacaan hadis Nabi SAW tentang bentuk tubuh Rasulullah macam mana, wajahnya. Rasulullah tak akan ada ciri-ciri lain melainkan apa yang ada di dalam kitab ini melalui hadis Nabi SAW. Sebab itu orang yang melihat, yang mengaku pernah melihat Rasulullah dalam mimpi, tetapi bila diceritakan oleh dia kepada golongan ulama, dia kata Rasulullah ni pendek, Rasulullah ni kulit hitam, itu bukan Rasulullah. Jadi kita nak tahu bagaimana kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala yang datang dalam mimpi itu adalah Rasulullah, maka kita kena belajar tentang apa yang ada pada badan Rasulullah, apa ciri-ciri Allah cipta kepada Rasulullah. Dan mimpi bertemu Rasulullah ini adalah benar, kerana Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku di dalam mimpinya, maka itu adalah sebenar-benarku dan syaitan tidak boleh menyerupai aku. Syaitan boleh tak menyerupai Ustaz Farid? Boleh. Syaitan boleh tak menyerupai tuan-tuan? Boleh. Dan pada kita ada qarin, jin yang boleh menyerupai kita, dipanggil qarin. Hatta Rasulullah pun ada. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pada engkau ada qarin tak? Ada tak makhluk yang boleh yang pada engkau tu qarin? Maka Rasulullah kata, na'am, ada. Tetapi kekuatan takwanya Rasulullah itu, siapa-siapa pun tak boleh menyerupainya. Tapi Rasulullah mengaku ada qarin padanya. Dan memiliki kebanggaan yang disembunyikan dan jalan hidup yang dapat menunjukkan manusia. Betul. Rasulullah memimpin manusia. Okey, satu ayat lagi. Maka hendaknya orang ini keluar bersama anaknya, dan setiap marga hendaknya turun satu orang lelaki. Hendaknya mereka mandi dengan air, memakai minyak wangi, menyentuh rukun Yamani, kemudian menaiki gunung Aba Qubais. Kemudian lelaki itu hendaklah berdoa sementara orang-orang membaca amin. Maka hujan dan pertolongan akan datang kepada kalian sesuai dengan keinginan kalian. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung, baru kita faham bagaimana dengan adanya Rasulullah di tempat itu, tempat Arab Quraisy berdoa, Allah turunkan hujan di tempat itu, insya-Allah. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.